dengan tajuk hukum linear. Okey, di mana kita akan fokus pada soalan yang bentuk-bentuk soalan dalam kertas 2. Okey. Jadi masih menggunakan modul kita. Okey, masih menggunakan modul yang sama. Okey, ni. Okey, jadi dekat sini yang kelas sebelum ni kita dah tengok dah, kita dah linearkan persamaan. Kan kita dah cari nilai. Okey, cuma saya yang dekat sini ni, saya dah tunjuk belum kertas 1 punya ni? Ke saya baru linearkan persamaan je? Respon sikit. Tolong tengok dalam modul. Akram, tengok modul je Akram. Muka surat mana tu? 128. 128 dah siap semua. Dah kan? Maksudnya betul kan hari ni kita nak masuk kertas 2 punya kan? Okey, so kertas 1 dah settle. Okey. Jadi pastikan ada kertas graf lah. Saya rasa minggu lepas saya ada bagi tahu dah. Saya nak ada kertas graf, ada pembaris kan. Okey, Zaim ada Zaim? Minggu lepas dia kata dia tak ada pembaris kan. Okey, jadi kamu tengok macam ni lah bentuk soalan. Dia markah dia 10. Kertas 2 markah dia ada 10. Jadi mula-mula awak tengok dekat soalan ni, dia kata kan dia kata kat sini berdasarkan jadual di atas bina satu jadual. Ayat dia bina satu jadual. Jadi kamu tengok dekat situ sebenarnya 2 markah. Kalau jadual kamu tak ada, kamu tak dapat markah jadual dan rugi. Sekiranya kamu tak dapat markah jadual, pemeriksa akan semak jawapan kamu wajib sama dengan skema. Tapi kalau kamu ada jadual, so pemeriksa akan semak awak punya graf berdasarkan jadual awak. Kenapa dekat sini yang penting saya nak ingatkan awak, jangan buat jadual ni pada kertas soalan. Sebab ramai pelajar akan buat jadual ni pada kertas soalan. Okey. Sebab dia nak conteng-conteng. Jadi sebab tu saya akan biasakan pelajar. Okey, awak ambil kertas graf. Okey, awak ambil kertas graf. Dan awak biasakan gunakan kertas graf macam saya buat sekarang. Jadi kertas graf masa SPM nanti macam ni lah. Okey, yang atas ni warna putih. Cuma saya nak ingatkan pada kamu, jangan tulis di kawasan putih atas ni. Sebab, saya rasa masa kamu pun nanti online marking. Masa online marking, ke atas ni, untuk scanner, dia tak boleh baca atas ni. Bukan dia tak boleh baca. Memang dia akan tutup. Sebab kat atas ni ada awak punya nombor giliran, awak punya IC number. Jadi, marking scheme, scanner dia akan tutup. Jadi maksudnya sebenarnya bila saya marking, saya tak tahu pun yang saya tanda tu siapa punya. Kalau dulu saya boleh tengok, siapalah budak ni. Sebab saya ada IC number dia. So sekarang tak ada IC number. Tak nampak. Jadi jangan buat jadual dekat kawasan putih. Buat dalam kawasan kertas graf tu. Tu tak apa. Buatlah kat dalam ni. Memang boleh. Dan saya nasihatkan tolong buat semua pengiraan pada kertas graf. Saya rasa tak ada dah yang tulisan yang teruk-teruk kan. Jadi buat elok-elok supaya senang pemeriksa nak tanda. Okey, bila dia marking scheme, marking online marking ni, leceh dia kalau kamu buat jalan kerja dekat test pad lain, dan graf kat kertas graf, mungkin pemeriksa tu dia akan semak muka surat dia kan berbeza. Jadi kedudukan muka surat mungkin scanner akan scan awak punya ni yang belakang. Jadi dia akan cari balik. Biasanya soalan linear law tu mungkin dalam page 8 ke 7 ke, yang ini berbelas-belas. Jadi dia kena patah balik nak tengok apa awak punya pengiraan. Jadi kalau semua pengiraan awak buat pada kertas graf, so dia sangat memudahkan pemeriksa. Okey, jadi awak tengok dekat sini, saya akan tunjuk satu cara awak mesti ikut macam saya buat. Okey, jadi mula-mula awak tengok dekat sini. Okey, ini nilai dia. Nilai-nilai dia ini, dia kata dekat situ, dia minta kita apa? Dia kata berdasarkan jadual, dia suruh kita bina jadual yang baru. Jadual yang baru, kamu kena bina, dia dah bagi tahu dah. Jadual tu dia nak apa? Dia dah bagi tahu dekat situ. Jadualnya jadual apa? Dia kata bina jadual 1/X melawan Y kuasa 2/X.
Okey, jadi 1/X. Jadi awak pun buatlah awak punya jadual. Okey, buat jadual. Buat dekat ujung atas ni. Okey. Buatlah kat sini, buat elok-elok. Okey. So dekat situ tadi dia kata jadual 1/X dan Y kuasa 2/X. Kan? Ayat dekat atas, kita tengok pada ayat soalan. Mula-mula pada soalan dekat atas tu, dia kata atas. Jadual menunjukkan nilai-nilai X dan Y pembelian satu garis lurus diperoleh apabila Y kuasa 2/X. Y kuasa 2/X. Maksudnya, paksi Y awak nanti Y kuasa 2/X. Paksi X awak nanti akan jadi 1/X. Okey. Jadi, tugas kita sekarang binakan jadual yang baru. Jadual yang baru dekat sini 1/X. Yang bawah adalah Y kuasa 2/X. 1/X. Nilai dia tadi 1.25. Jadi awak tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. Awak tengok nilai dia tadi dekat jadual. Awak tengok jadual saya tak buka sana sebab saya nak tulis kat sini terus. 1 per per atau bahagi samalah. 1.25. 1.25. Okey, ini nilai yang awak dapat. So terus tulis 0.8. Buat lagi. Lagi apa? 1/1.43. Okey, cuba awak penuhkan semua. Okey, bila awak tekan kalkulator semua, awak penuhkan, jawapan yang awak dapat ialah sini 0.7, lepas tu awak dapat 0.5. Okey, dia nak 2 titik perpuluhan. Jadi letakkan 70, 50, 0.40, 0.25 dan 0.20. Ini yang awak dapat. Okey, ini yang awak akan dapat. Jadi, yang seterusnya, paksi Y dia kata Y kuasa 2/X. Apa maksud Y kuasa 2/X? Awak ambil Y ni kuasakan 2. Okey, Y tu awak kuasakan 2 iaitu 4.47. 4.47. Okey, awak kuasa 2. Okey, lepas tu bahagi dengan X. Bahagi dengan X. Bahagi dengan 1.25. Okey, dapat jawapan. Awak ambil 2 titik perpuluhan. Bundarkan dengan betul. Okey, bundarkan round off pada 2 decimal places. So, dapat 15.98. Jadi, kita akan buat dekat sini 15.98. Okey, sini 15.98. Okey, yang lain awak tekan kalkulator, awak akan dapat 13.42. Okey, kemudian 8.74. Kemudian awak dapat 5.99. Awak dapat 2.00. Awak dapat 1.00. Itu yang awak dapat. Okey. Lepas tu, tengok balik pada soalan. Dekat sini markah 2. Untuk pengetahuan awak, pemeriksa akan semak satu demi satu. Kalau semua betul, okey dia cek satu, betul, satu markah. Bawah, betul, satu markah. Tapi kalau ada satu je salah, awak tak akan dapat markah. Walaupun satu je, dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu salah, terus habis. Tak ada markah. Okey. Jadi, ingat, bundarkan 2 titik perpuluhan. Kalau kamu dapat pecahan pun, saya tak nak awak tinggalkan dalam pecahan. Mesti tukarkan dia dalam perpuluhan. Okey, kita tengok soalan. Dia kata apa dekat sini? Okey, menggunakan skala 2cm 0.1 unit paksi 1/x and 2cm 2 unit pada Y kuasa 2/x. Maksudnya, pada paksi Y, 2cm 2, 4, 6 dan seterusnya. Untuk paksi X, nilainya adalah 0.1, 0.2 dan seterusnya. Jadi, kita pun buat. Okey. Okey, jadi dekat sini, biasanya awak kalau ikutkan cukup je. Awak nak guna tepi ni pun boleh, nak guna yang tengah ni pun boleh. Okey, jadi kalau kertas graf awak, tepi ni memang ada warna putih, ada ruang besar macam ni putih dia. Kan ada kertas graf, ada yang tepi dia kecil je, ada yang besar. Jadi saya tak pasti dalam SPM,
Dia guna kertas yang mana? Tapi biasanya yang macam ni. Kat tepi tu ada ruang. So, bila kat tepi tu ada ruang, awak gunakan pembaris. Awak akan ambil ni. Okey, saya tengok ada tak dalam ni pembaris. Kalau dalam PowerPoint ada. Alamak, tak ada Okey, tak apa, tak ada pembaris. Okey, nanti saya tunjuk cara lain. Okey, so awak tengok ni sekarang saya gunakan pembaris. So, kita gariskan. Okey, kita gariskan. Okey, saya kecilkan dulu. Okey, bawah pun sama. Dia kata tadi Pak CX 2cm 0.1 unit. Okey, so ini kosong. Ini 0.1, 0.2. Okey, awak tengok. Daripada yang warna gelap ke gelap ni memang 2 cm. 2 cm. Okey, then 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0. Okey, atas tadi dia kata 2 cm 2 unit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mana dia? 16, 18, 20. Okey. Okey, so sekarang itu ukuran yang kita ada. Jadi kita tengok pada jadual. Jadual kita tadi paling besar 15. Okey, cukup. Okey, awak tengok kita plotkan satu demi satu. 0.8 dengan 15.98. Okey, 0.8. So kita tengok dekat mana 0.8 kita. 0.8. Okey, dengan 15.98. 0.8, 15. Okey, 15.98. Okey, jadi dia di sini. Okey, ada orang kata guna pangkah ke guna bulat. Tak kisah pun guna mana-mana. Cuma saya pernah dengar daripada ketua pemeriksa, pangkah ni bahaya dia akan dikira kena sekiranya betul-betul kena dekat atas ni. Kalau contohnya di pangkah awak garis kena macam ni, itu dianggap tidak kena. Tapi kalau bulat ni, dia kata tengah kena, tepi kena, semua kena. Tapi janganlah bulat besar sangat, baru buat macam tu. Tak boleh lah. Okey, cukup macam tu. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya. 0.7, 13.42. 0.7, 13.42. 0.7, 13. 13, dekat sini 13. 4, 2, 2, 4. So, dekat tengah-tengah. Okey, di situ. Okey, kemudian lagi apa? Soalan kata 8.74. 0.5, 8.74. 0.5, 8.74. Kita plotkan semua. Okey, 0.5, 8.74. 10, 8.74. Okey, ini 8, ni 9. 8.7, 2, 4, 6, 7. Okey, dekat tengah-tengah. Okey, next seterusnya 0.4, 5.99. 0.4, 5.99. So, sangat menghampiri 6. Okey, dah terbesar dah saya punya tu. Okey, kemudian awak tengok dekat situ 0.25, 2. 0.25 di sini 2. Dan yang terakhir dekat situ 0.2 ialah 1. 0.2 ialah 1. Itu graf awak. Okey, itu yang awak kena plotkan. Jadi, awak tengok dekat sini, itu yang awak dah plotkan. Apa yang perlu awak buat sekarang adalah, kita akan cantumkan untuk pengetahuan awak, tajuk ini, dia ada 6 titik. Tapi sebenarnya, tidak ke 6 titik akan terkena. Dia akan kena seberapa banyak titik yang boleh. Kena seberapa banyak titik yang boleh. Maksudnya apa? Kalau ini garisan, okey, ada 6 titik, biasanya 4 tu betul-betul kena. 4 tu betul-betul kena. 2 lagi tu tak kisah bersepah kat mana. Tapi janganlah 2-2 tu dekat bawah macam ni, tak boleh. Dia nak balance. Kat bawah garisan ada, dekat atas garisan ada 1. Itu tak apa. Itu boleh. Jadi dekat sini, saya akan gerakkan pembaris. Okey, saya cuba masukkan, sebab kalau saya pakai saya guna OneNote tu, dia boleh, dia ada pembaris. Tapi OneNote tu sekarang dia problem sikit. Okey, jadi saya cuba guna macam ni. Okey, tak boleh juga lah.
Sekejap saya tukar. Oh, tak boleh lah. Okey, dia macam ni tau. Okey, saya lukis dulu. Nanti baru saya terang. Jadi, sebenarnya saya akan gunakan pembaris untuk mencari seberapa banyak titik yang saya boleh cantum. Okey, jadi sebenarnya kalau awak tengok dekat sini. Okey, kalau awak ambil pembaris, saya akan cuba cantumkan. Saya akan cari seberapa banyak titik yang boleh. Okey, jadi saya buat dulu, nanti awak akan nampak yang dah cantik je. Sebab kalau saya guna OneNote, nanti dia suka lag. Saya tengah buat kelas. Okey. Okey, itu dia. Yang dikata, nampak ni, ini tergerak sikit tadi. Saya tergerak sikit. Dia tak boleh. Mana yang dikatakan balance, awak nampak ada satu titik dekat bawah garisan, ada satu titik dekat atas garisan. So, soalan ni maksudnya bila awak jawab macam ni, so dia dah, kamu dapat okey lah. So dia tak ada masalah lah. Memang cantik lah awak punya jawapan ni. Macam tu. Okay. Maksudnya awak kena balance awak punya garisan tu. Dia punya titik tu mesti banyak yang kena berbanding dengan yang tak kena. Okay. Jadi dekat sini kalau awak tengok ni dah settle, markah yang awak dapat sekarang dah 5. Kat mana 5? Dekat jadual tadi 2 markah, dekat graf ni ada 3 markah. So jadual 2 markah, graf 3. So kat sini awak dah 1. So 5 markah awak dah dapat. Sebab tu tajuk ini mesti awak kuasai. Okey. Kita tengok balik pada soalan. Okey, tengok. Sebab tu sekiranya kamu tak boleh nak jawab yang lain-lain ni, awak buat dulu jadual, buat graf. Memang awak dah dapat separuh markah. Markah penuh 10. Okey, dia kata apa? Dengan menggunakan graf DB. Okey, dia nak graf DB. Tu yang saya kata tadi, kalau awak tak ada jadual, pemeriksa akan semak, dia akan cek tau. Pemeriksa memang akan semak satu demi satu. Dia akan cek ni titik ni betul tak? Betul tak awak plot? Dia cek satu-satu. Jadi kalau awak tak ada jadual, dia akan cek daripada jadual dia. Jadi kalau awak punya tak sama dengan jadual, sebab apa? Kadang-kadang awak run off tu tak sama dengan skema. Jadi awak punya ni dia nak rujuk, sepatutnya awak rujuk awak punya mungkin betul. Tapi bila rujuk dekat pemeriksa punya mungkin salah. Jadi awak akan rugi. Sebab tu wajib ada jadual. Okey. Seterusnya, okey, kalau awak tengok dekat sini, pada soalan tu kita kena tahu persamaan kita akan jadi apa. Apa maksud saya? You tengok dekat sini, persamaan kita di sini dia bagi kamu kat sini tak ada persamaan. Okey, tak apa. Yang ni kat sini tak ada persamaan. So, dia cuma terus kata dengan menggunakan graf DB, cari nilai Y apabila X 2.7. Awak tengok X 2.7. Dia suruh cari nilai Y bila X 2.7. Awak tengok 2.7. Okey, so saya akan buat garis kat sini untuk 2.7. Okey, ini 2.567. Okey. Okey, itu 2.7. So, saya bawa ke Pak CY. Okey, macam tu. Jadi, awak nak jawab kat mana? Kat atas ni. Ni ada ruangan kosong. So, awak boleh jawab dekat sini. So, soalan kat situ tadi, dia kata, cari nilai Y apabila X 2.7. X sama dengan 2.7. Yang awak dapat dekat atas ni bukan Y ya. Yang awak dapat ni, ini 2, berapa? Ini 3, so dia 2.6. 6 kan? 2.6. So, itu adalah 2.6. 2.6 itu adalah Y kuasa 2 per X. Sama dengan 2.6. Soalan nak Y. Jadi, Y kuasa 2 per X 2.7 sama dengan 2.6. Soalan nak Y. Jadi, awak akan ambil punca kuasa 2. 2.7 awak darat dengan 2.6. Okey, awak tekan kalkulator. 2.7 darat 2.6. 2.7 you darab dengan 2.6. Okey, darab tak ada. Darab 2.6. Okey, 7.02 square root answer. 7.02. Okey, 2.65.
Okey, 7.02 jawapannya adalah 2.65. Itu dia. Hati-hati. Sebab atas ni bukan Y, tapi yang atas ni adalah Y kuasa 2 per X. Kalau kamu tak perasan nanti, nanti kamu ingat ni paksi Y. Jadi ini tengok pada soalan kamu, itu paksi apa. Okey, boleh setakat ini? Boleh ikut setakat ini? Boleh? Cikgu. Ya. Jadi graf baseline lah kan? Yes, dia ni line of best fit. Iaitu dia garis penyuaian terbaik. Ataupun line of best fit. Okey, maksudnya itu yang terbaik. Yes. Lagi ada soalan? Tak ada Okey, soalan kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, soalan kat sini dia nak express Y in term of X. Express Y in term of X. Y dalam sebutan X. So, apa yang kita dapat dekat sini tadi, ini adalah Y kuasa 2 per X. Jadi, saya nak tunjuk kamu bahawa semua kamu buat saja dekat kertas graf. Jadi, saya pun kena buat dekat kertas graf. Dia nak Y in term of X. Yang kamu dapat tadi persamaannya adalah Y kuasa 2 per X equals to MX. X kamu adalah 1 over X plus C. Okey, kita cari M. M is your gradient. Gradient tu apa dia? Iaitu kecerunan. Kita ambil di mana? Ambil gradient yang betul-betul titik dia ada kat atas garisan. Kita cari betul-betul. So, yang saya nampak titik dekat sini dengan titik dekat sini. Nampak ketara dia ada betul-betul dekat garisan. So, titiknya apa? Iaitu 0.4, 0.4, 5.99. Saya nak awak tuliskan supaya awak tak tersilap ambil nilai. Okay, and then satu lagi adalah mana dia? Ni berapa? 16. Okay, satu lagi adalah 0.8, 0.8 dengan ni 16 Nah, 15.98. 0.8 dengan 15.98. Okey, saya dah gunakan titik itu. Okey, jadi saya tulis kat sini M. M is your gradient. Semua buat dalam kertas graf. Okey, kenapa saya nak awak tuliskan awak punya titik ni dekat sini? Saya takut kalau awak tak tuliskan titik dekat sini, awak akan terbalik baca. Y awak ambil kat atas, X ambil bawah. Macam tu. Sebab tu, saya nak awak tuliskan kat sini. Jadi, your gradient equals to 15.98, you minus dengan 5.99. Okay, yang divide by 0.8 tolak dengan 0.4. Then, you tekan calculator. Okay, you tekan calculator. Mana calculator saya? Okay, so you dapat tekan kalkulator berapa dapat? Tekan kalkulator dekat skrin ni lambat sikit. 15, apa dapat? Cuba tekan. 98 tolak. Kan nampak? Saya rasa macam tekan dah betul. Berapa dapat? Ada yang dapat tak? Okey, tolak 5.99 equals bahagi buka kurungan 0.8 tolak 0.4. So 0.4 lah. 0.4. Okey, gradientnya dia dapat kat situ ada 24.98. 24.98. Itu gradient. Okey, sekarang C. Apa dia C? C dia tak ada. C is your y-intercept. Kalau awak tengok C-nya tak ada dekat sini. C-nya kan tak ada. Jadi C dia tak ada, tak apa. Jadi apa yang kita kena buat dekat sini? Okey, awak tengok kat sini. Y kuasa 2. Okey, ini M, ini ada X. Tambah C pun ini per X. Jadi dia nak Y. Dia nak Y. Jadi awak ambil sini darabkan dia dengan X. Okey, sorry. Jangan darabkan dulu sebab saya tak dapat nilai C lagi. Sekejap saya pada Allah. Allah Akbar. Okey, jap. C ni awak boleh cari dengan cara awak masukkan titik. Contohnya kita ambil titik ni. Titik ni saya ambil 15.98. Okey, maksudnya lepas awak dapat gradient, you cari C dulu tau. Okey, lepas cari gradient, cari C dulu. So, ambil titik 15.98 sama dengan 24.98. And then 1 per X. 1 per X nya adalah 0.8. Tambah C. So, C sama dengan tekan saja kalkulator. So, awak tekan kalkulator, awak dapat berapa dapat? 15
15.98 tolakkan dengan 24.98 darab 0.8. Okey, C awak dapat yang ini. C awak dapat negatif 4.004. Sebab tu awak nampak tak dia berada di bawah. Dia kat bawah. Betul lah. Okey, dah dapat yang ini. Sampai sini awak akan menggunakan persamaan y kuasa 2 per x sama dengan 24.98 X dia. So kita letak sebabnya X kat bawah kan. So per X. C kita tolak 4.004. Soalan nak Y. So maksudnya semua kena darab dengan X. You dapat Y kuasa 2 sama dengan 24.98 tolak 4.004 X. Soalan nak Y. So Y sama dengan square root. Okay. So awak akan dapat square root 24.98 tolak 4.004 X. Macam tu. Faham? Boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, so dekat sinilah 10 markah. Jadi awak buat semuanya dalam satu kertas graf. Jadi pemeriksa nak tanda pun senang hati. Sebab semuanya ada dekat sini. Pemeriksa akan tanda, oh okey jadual betul, satu markah. Okey, graf semua cantik, 3 markah. Dia akan nampak awak punya line of best fit semua cantik. Then dia tengok dia nak cari Y tadi. Bila X nilai Y ada dekat sini. So ada 1 markah. Awak boleh cari nilai C. So complete semua ada dekat sini. Cuma hati-hati jangan langgar garisan. Jangan langgar garisan. Macam ni tadi awak buat ni sebab saya buat dalam kat sini so nampak penuh. Tapi sebenarnya kalau awak tulis saya rasa dalam kawasan ni je dah cukup dah. Boleh? So itulah kita punya 10 markah untuk kertas 2. Okey. Jadi nanti saya nak kamu buat lagi satu soalan, cuba buat. Okey. Lepas tu kita akan semak melalui kalkulator. Okey. Saya ada share dalam group. Okey. Saya dah record macam mana nak cara tekan kalkulator. Sebab siapa kalkulator, ada tak kalkulator selain warna hitam? Ada kan? Ada yang kalkulator putih kan? Betul tak? Ada yang pakai Casio 570EX, betul? Okey, yang kalkulator putih tu awak refer pada group. Saya ada sharekan saya punya link YouTube yang saya buat cara nak tekan kalkulator ni. Boleh? Ada tak? Awak ni siapa ni? Nani. Okey, ada tak? Diorang ada share tak dekat kamu tak Nani? Sekejap nak cek balik. Kalau tak ada saya share kat kamu. Nani WhatsApp saya akan share dekat Nani terus. Okey, sekejap cikgu Okey. Cikgu. Ya. Cikgu cakap dekat atas jangan tulis kan? Dekat tepi tak apa? Kat tepi dia tak apa. Biar scanner dia boleh masuk. Atas tu yang dia tak boleh. Okey cikgu. Okey. Cikgu ada video YouTube lah cikgu. Dalam YouTube ada tak? Ada. Okey, awak tengok tu Okey. Okey, sekejap Okey. Jadi sekarang ni siapa yang sebab dekat saya punya YouTube tu dua-dua kalkulator ada. Kalkulator hitam yang macam dekat skrin sekarang dengan kalkulator yang putih. Dia dua-dua ada. Jadi kamu tengok kalkulator ni sebenarnya untuk membantu kamu semak jawapan kamu ni betul ke tidak. Okey, semak jawapan kamu ni betul ataupun tidak. Contoh macam ni tadi kan kita cari kita punya gradient kita dapat 24.98 kan. Okey, kita tengok cara tekan kalkulator. Okey, siapa yang kalkulator hitam boleh ikut cara yang saya akan tunjuk. Awak tekan kalkulator mode. Okey, sampai jumpa REG. REG nombor 2. Nombor 2 you ambil 1. 1 is LIN. Sampai lin then you tekan shift, you tekan nombor 2. Oh, sorry. Apa boleh tak? Saya tak masukkan data lagi. Sorry. Okey, you tekan mode. REG. Okey, lin nombor 1. Okey, kita masukkan data.
Data kita 0.8, 15.98. 15.98. Tekan sama dengan. Kenapa dia tak masuk? Allahu Akbar. Sorry, saya tersilap step. Allahu Akbar. Tertinggal satu step. Okey, nombor 2. Okey, lin nombor 1. Masukkan nilai 0.8, 15.98. Awak tekan M+. Nampak? Dia ada nombor 1. Masuk lagi. 0.7, 13.42. 13.42. M+. Keluar. Maksudnya ada 2 data. Lepas tu 0.5, okey, 8.74. 8.74 M+. Okey, lagi 0.4, 5.99. 5.99 M+. Okey, 0.25, 0.25, 2.0 M+, dan 0.2, okey, 1 M+. Okey, awak ada 6 data. Awak ada 6 data, awak tekan shift, awak tekan nombor 2. Tekan nombor 2, dekat ni, kat sini ada replay ni kan, awak bawa ke kanan. Sampai jumpa ABR. Apa dia A? A ni adalah you punya y-intercept. B ni adalah you punya gradient. So tengok saya tekan A. Nampak? A saya dapat negatif 4.08. Tadi kita punya negatif 4.004. So dia sangat hampir lah. Maksudnya tetap nilainya tu ada bermula dengan nombor yang sama. Okey, kita tekan shift. Kita tekan nombor 2. Okey, pergi ke kanan sampai jumpa. Sekarang kita nak tengok gradient kita. Gradient kita dapat 24.98. Gradient you tekan B, kecerunan. B nombor berapa? Nombor 2. Tekan, nampak tak? Gradient awak dapat negatif 4.08. Astagfirullahaladzim. Tak tekan sama dengan 25.13. Saya dapat 24.98. Okey. Tapi tolong ingat, jangan ikut apa yang ada pada kalkulator. Awak mesti ikut graf awak. Sebab pemeriksa akan semak berdasarkan graf awak. Sebab tu saya suruh awak letakkan ni tadi, titik-titik ni. Titik mana yang awak pilih. Jangan awak, aku dapat 24.98. Kalkulator 25.13. Kamu ambil kalkulator 25.13. Salah. Sebab kamu tak akan dapat buktikan 25.13 tu kamu guna titik yang mana. Faham? Kalkulator ini hanya untuk panduan. Nak semak jawapan kamu tu betul ke tidak. Walaupun dia tak tepat sama, tapi dia sangat menghampiri. Faham? Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Jadi dekat sini sebenarnya, okey, semua orang okey? Izul okey? Hanin, Izul, Kristina, Iman, Hafiz, semua okey? Nabila ada dah? Nabila? Ada cikgu. Kau asal lambat. Hari ni aku panggil mak kau sekarang. Okey. So ini habis soalan nombor 1. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 2. Okey, tapi biasanya soalan, okey, kamu tengok, ini tadi kita terbalik. Soalan ni tak ada persamaan, dia suruh kita ungkapkan dalam y in term of x. Y sama dengan. Okey, kita tengok bentuk soalan kedua. Okey, bentuk soalan kedua awak tengok di sini. Awak nampak dia bagi persamaan. Dia bagi persamaan, dia suruh kita linearkan. Dia kata plot log y melawan log x. Jadi pada kertas graf kamu tadi, kamu akan buat jadual log x, log y. Semua nombor ni jadikan log, bundarkan 2 titik perpuluhan.
Okey. Kemudian awak kena linearkan persamaan ini. Sebelum ni kan kita dah belajar dah linearkan persamaan. Persamaan kat situ y equals to a per set x. Kat luar tu huruf apa Saya rasa B Saya scan tak nampak sangat. B Tengok dekat awak punya modul. B kan? Betul tak? Modul tuition. Okey. Soalan kata plot log y. Log y jadi kita tukar dia kepada log. Log y equals to log a. Bahagi jadi tolak. Tolak log. Okey, dia kat sini kalau bentuk macam ni kan susah. So ini sebenarnya bentuk ni sama juga. Tengok set x ni b ni sama juga dengan x kuasa. Okey, dia adalah kalau awak tengok ini kuasa 2, so dia akan jadi, so maksudnya dekat sini awak kena tahu persamaan ini. Nak diubahkan dia jadi apa? Jadi kamu boleh ubah dia persamaan dekat situ akan jadi, kalau contoh ni, so akan jadi 1 per b. Macam tu. Okey, 1 per b. Boleh? Boleh Setakat ni okey Jadi dah sampai situ apa yang awak dapat. Jadi kita akan bawa ke depan. Jadi persamaan kamu log y equals to log a tolak 1 per b log x. Soalan kata plot log y. Kan dia kata kat sini plot log y melawat log x. Jadi kita punya paksi y ialah log y. Paksi x kita log x. Bermakna ini adalah you punya gradient and ini adalah you punya y-intercept. Faham? Boleh tak? Okey, sekarang ni saya nak awak ada getah graf tak semua orang? Ada tak? Ada cikgu. Ada Okey. Awak keluarkan getah graf bersama pembaris panjang. Buat macam saya buat tadi. Gunakan data ni, buatkan dulu jadual. Buatkan jadual, lepas tu awak plotkan getah graf dulu, dekat getah graf dulu. Okey, saya nak tengok. Lepas tu awak cuba buat garisan. Okey, you akan dapat. Nanti kita akan tekan kalkulator, kita akan tengok. Betul tak y-intercept kamu? Boleh? Okey, sebelum awak buat, ada soalan? Ada soalan tak? Boleh? Boleh cuba? Okey, boleh. Cuba Okey.